Okey, sekarang kita akan mula. Okey, cikgu tak akan mulakan dengan kuis sebab tajuk ni dia ada banyak penerangan, sangat banyak penerangan. Okey, kalau ada apa-apa yang tidak jelas, sila raise hand. Okey, angkat tangan. Okey, sila angkat tangan kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk ini. Apa pula soalan yang banyak sangat? Okey. So, sebelum ni cikgu dah beri kamu nota berkaitan dengan interaksi. Saya tahu ramai lagi yang tak hantar. Dua-dua kelas saya, dua-dua tak hantar lagi dengan saya. Ramai. Lebih daripada separuh. Nanti buka sekolah, nota mikroorganisma dan nota interaksi itu adalah benda pertama yang saya akan minta dengan awak semua. Okey? Okey, jadi kita lihat buku teks muka surat 47 ni. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah interaksi antara hidupan. Okey, tajuk interaksi antara hidupan. Okey, tajuk interaksi ni dia bagi kepada dua, iaitu yang pertama kepada haiwan dan yang kedua kepada tumbuhan. Okey, jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu interaksi antara hidupan berkaitan dengan haiwan terlebih dahulu, berkaitan dengan haiwan. Okey, jadi tajuk interaksi ni ada banyak istilah sains yang kamu kena hafal. Okey, istilah sains yang kamu kena hafal. Okey, sebelum ni kamu dah hafal mikroorganisma. Dalam tajuk interaksi ni ada lebih kurang 7 istilah yang kamu kena hafal. Okey, jadi kita mula. Okey, tajuk kita hari ni interaksi Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu apakah definisi interaksi. Okey, siapa boleh nyatakan kepada saya apakah definisi interaksi? Perhubungan antara haiwan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Ya, good. Siapa tu? Saya tak nampak. Okey. Okey, betul. Interaksi adalah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi adalah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ni ada dekat dalam buku teks ni. Okey. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Jadi kamu kena hafal definisi istilah interaksi. Okay, bagaimana kamu nak hafal? Okay, istilah ni cikgu pecahkan dia kepada 3. Yang pertama, perhubungan aktif. Yang kedua, antara hidupan. Yang ketiga, poin yang kamu kena ingat, saling bergantung antara satu sama lain. Jadi dekat sini ada 3 poin yang kamu kena tahu di dalam istilah interaksi ini. Okey, contoh yang paling senang, interaksi saya, cikgu kamu dengan kamu, itu adalah contoh interaksi.
Okey, saya bergantung dengan awak, awak pun bergantung dengan saya. Itu contoh dalam kehidupan sebenar. Okey, kalau dalam spesies ataupun hidupan haiwan, contohnya semut satu dengan semut dua. Okey, apa interaksi mereka berdua antara semut, seekor semut dengan semut satu lagi. Okey, apa hubungan mereka berdua? Ada banyak hubungan. Mereka berdua, kedua-dua semut ni boleh membantu antara satu sama lain untuk dia meneruskan hidup dia. Contoh dia, dia melindungi sesama sendiri, membina sarang, kemudian kadang-kadang dia juga pun boleh bersaing. Bersaing macam mana? Bersaing untuk mendapatkan pasangan. Itu interaksi antara hidupan. Apa-apa saja hidupan dia boleh berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk kepada interaksi antara haiwan. Okey, jadi interaksi antara haiwan ni dia bahagi lagi kepada dua. Okey, interaksi antara haiwan terbahagi lagi kepada dua. Okay, siapa tahu apa dua interaksi antara haiwan ni? Yang pertama apa? Siapa tahu? Sebutkan. Dua lagi pecahan interaksi. Ha? Interaksi apa? Hello, ada orang ke dalam? Interaksi apa? Tak tahu ke? Kita tengok muka dulu. Interaksi apa? JC. Fatihah dengar tak suara saya? Interaksi apa dua lagi interaksi tu? Awak tu kat komen. Okey, tulis kat komen kalau malu nak cakap. Okey, jadi dua interaksi tersebut. Ha? Okey, jadi interaksi ni kita pecah lagi kepada dua, iaitu ada dalam buku teks ni. Okey, interaksi intraspesies dan interaksi interspesies. Okey, dia pecah lagi kepada dua, iaitu interaksi intraspesies dan satu lagi interaksi interspesies. Okey, yang pertama intraspesies dan yang kedua interspesies. Okay, ini tak sama, intraspesies dan interspesies. Okay, interaksi intraspesies dan interspesies ini juga merupakan istilah sains yang awak kena hafal. Yang kedua dan yang ketiga bagi tajuk ini. Jadi, apa maksud intraspesies? Apa maksud intraspesies? Spesies yang sama. Spesies yang sama. Okay, interaksi antara spesies yang sama. Ya, betul. Okay, interaksi antara spesies yang sama ada dalam buku teks ni. Okay. Interaksi antara spesies yang sama. Okay. Kemudian interspesies apa? Interaksi antara spesies yang berlainan. Okay, good. Ada dalam buku teks. Interaksi antara spesies yang berlainan.
interaksi antara spesies yang berlainan. Okay, kalau dalam ni cikgu suka pakai perkataan berbeza. Okey. Jadi, bagaimana cara kamu nak mengingat beza antara intraspesies dan interspesies ini? Senang sahaja. Okey. Nanti saya tanya apa dalam soalan ni banyak tanya. Kalau dia bagi gambar, interaksi apa ini? Intraspesies ke interspesies? Awak lihat huruf yang membezakan bagi kedua-dua perkataan ini ialah huruf A dan huruf E. Huruf A dan huruf E adalah perbezaan di dalam kedua-dua perkataan ini. Ingat, kalau sebut intraspesies, ingat huruf A. Kalau interspesies, ingat huruf E. Di mana A ini, kamu ingat dia S-A-M-A. Okey, sama huruf A. Okey, tak nampak. Okey, ingat huruf A. S-A-M-A. Okey, kalau E, ingat huruf E. Ingat perkataan beza. B-E-Z-A. Okey, jadi dari situ awak dapat hafal definisi intraspesies dan interspesies. Okey, kalau intraspesies ingat huruf A, ingat sama, interaksi antara spesies yang sama. Manakala kalau ingat interspesies, ingat huruf E, ingat perkataan beza, interaksi antara spesies yang berbeza. Okey, kena ingat. Okey, kemudian contoh bagi intraspesies dan interspesies adalah apa? Siapa boleh bagi saya contoh interaksi haiwan intraspesies? Apa contoh haiwan intraspesies? Interaksi intraspesies. Okey, kita tengok dalam buku teks. Okey, kita lihat di sini. Okey, lebah bekerjasama membina sarangnya. Itu interaksi apa? Intraspesies atau interspesies? Intraspesies. Ya, good. Intraspesies. Okey. Kemudian yang bawah ni. Intra ke inter? Anak-anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu interaksi intraspesies atau interspesies? Interspesies. Interspesies. Ada yang jawab okey. Intraspesies. Ya, ya. Okey. Jadi, Aliza, saya dapat kesan suara Aliza, dia jawab interspesies. Okey. Jawapan dia adalah intraspesies. Okey, anak-anak ayam bersaing. Okey, dia tulis kat situ, anak-anak bersaing untuk mendapatkan makanan. Okey, itu hubungan antara anak dan anak ayam. Itu adalah intraspesies. Okey, lebah tadi pun intraspesies sebab lebah dengan lebah. Ini tadi bawah ni anak ayam dengan anak ayam. Okey, manakala kita lihat situasi di bawah ni. Antelope dan babun hidup dalam habitat yang sama. Okay, jadi, boleh baca kat situ. Baca sendiri, saya tak nak baca. Okay, jadi, ini adalah interaksi apa? Antelope dengan babun. Interspesies. Interspesies. Sebab kita dah tahu itu adalah spesies yang berbeza. Jadi, itu adalah interaksi interspesies. Okay, manakala di bawah ni, kelang dan ular. Itu adalah interaksi Interspesies. ya, interspesies.
Okey, interspesies. Kita betul-betul Kal. Interspesies. Ya. Okey. Jadi, okey, awak dah tahu contoh bagi interaksi intraspesies dan interspesies. Namun, interaksi interspesies dan intraspesies ni kita pecahkan lagi kepada dua. Okey, cikgu pecahkan lagi kepada dua. Apa? Kita pecahkan lagi kepada dua di mana setiap ini cikgu pecahkan kepada dua di mana interaksi intraspesies ini boleh berbentuk dua perkara, iaitu yang pertama berbentuk kerja sama, manakala yang kedua berbentuk persaingan. Okey. Tolong tutup mic. Okey, sama juga dengan interspesies. Okey, interspesies cikgu boleh bahagikan dia ataupun kategorikan lagi dia kepada dua bentuk. Yang pertama kerjasama dan yang kedua persaingan. Okey. Okey, jadi berdasarkan dalam buku teksting tadi, lebah bekerjasama membina sarangnya. Jadi, lebah bekerjasama membina sarangnya adalah contoh bagi interaksi intraspesies berbentuk kerjasama. Okey, tengok ni cikgu bawa cursor ni kat sini. Okey, kemudian anak-anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi ini adalah contoh interaksi interspesies berbentuk kerja. Siapa yang buka mic ni? Jira, tolong tutup mic. Tutup mic. Okey. Salah saya. Okey. Anak-anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi ini tadi interaksi intraspesies berbentuk persaingan. Okay, ingat tu. Okey, kemudian di bawah ini. Okey, antelope dengan babun. Okey, kamu tadi dah menyatakan bahawa antelope dan babun ni interaksi interspesies. Jadi, saya nak tanya, okay, antelope dan babun ni berbentuk kerjasama ke persaingan? Kerjasama. Sama. Okey, good. Kerja sama. Okey, kerja sama. Okey, di mana antelope ni dan babun bekerjasama untuk mengesan musuh dia. Okey, mengesan pemangsa. Di mana antelope ni mempunyai pendengaran dan bau yang baik. Manakala babun mempunyai deria penglihatan yang baik. Okey. Kemudian yang bawah ni semestinya kamu sudah tahu. Helang dan ular bersaing. Dah ada perkataan bersaing ke dalam ni. Okey, bersaing untuk mendapatkan makanan. Okey. Jadi, helang dan ular ni adalah interaksi interspesies berbentuk persaingan. Okey. Okey, kemudian okey. Di bahagian sebelah sini, kerjasama dan persaingan ni ada faktor dia. Faktor. Apa ni? Faktor. Suara saya lambat lagi ke? Okey, faktor.
Suara saya lambat lagi daripada skrin. Sekejap. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kejap ah. Saya pakai. Kejap. Kejap. Tak dengar cikgu. Tak dengar cikgu. Okey. Okey, dengar. Lupa Dengar. saya buka. Okey, saya lupa buka. Dengar. Okey, okey, saya sambung mula. Okey, jadi okey, bagi persaingan ni dia ada faktor dia. Bagi setiap persaingan ni ada faktor yang mempengaruhi dia. Kenapa haiwan-haiwan ini bersaing? Contohnya awak dengan kawan awak, kenapa awak bersaing? Okey? Okey, jadi faktor persaingan dia adalah untuk interaksi intraspesies membentuk persaingan ni, faktor dia adalah kenapa lebah kucing dengan kucing ni bergaduh. Sebab apa? Sebab dia nak mendapatkan air, makanan, tempat tinggal ataupun kawasan dan juga pasangan. Okey, tempat tinggal ataupun kawasan ni benda yang sama. Okey. Kemudian kalau berbentuk interspesies persaingan, hanya ada 3 sahaja faktor dia, iaitu air, makanan dan juga tempat tinggal ataupun kawasan. Okey, beza interaksi interspesies dan intraspesies ni faktor dia adalah pasangan. Okey, takkanlah interspesies ni berebut pasangan. Takkanlah ular dengan helang ni berebut untuk mendapatkan tikus. Okay, jadi awak kena ingat faktor persaingan untuk intraspesies dan interspesies ni, untuk persaingan ada 4, untuk persaingan pula. Untuk intraspesies ada 4, untuk interspesies ada 3 faktor. Okey. Okey, jadi kita dah selesai kepada interaksi. Okey, pecahan tajuk yang pertama dalam tajuk interaksi adalah intraspesies dan interspesies. Kemudian kita akan lihat seterusnya haiwan yang hidup
berkumpulan, dan haiwan yang hidup bersendirian. Okey. Jadi, tulis sini. Besar. Haiwan hidup. Okey, sekarang tengok nota haiwan hidup bersendirian dan berkumpulan. Sendirian dan berkumpulan. Okay, kita akan cari contoh contoh haiwan yang hidup bersendirian dan haiwan yang hidup berkumpulan. Okey, saya nak dengar jawapan daripada murid 6 Superb. Apa contoh haiwan yang hidup bersendirian? Ular 6 Superb. sawah. Ular sawah. Okey, siapa ni? Ajira. Okey, ular sawah. Lagi? 6 Superb. Tupai. Tupai. Lagi? Elang. Okey. Tupai. Ya, tikus. Okey. Berkumpulan. 6 Nightly. Gajah. Gajah. Lagi? Singa. Singa. Rusa. Rusa. Okey, dah 3 saja. Okey. Jadi, kamu kena tahu ada haiwan yang hidup bersendirian, ada haiwan yang hidup berkumpulan. Okey, untuk berkumpulan ni ada kumpulan besar dan kumpulan kecil. Kalau kumpulan kecil maksudnya lebih dapat dibilang, dapat dihitung. Manakala kumpulan yang besar tidak dapat dihitung. Contohnya seperti ikan bilis. Okey. Singa berkumpulan. Singa berkumpulan. Harimau bersendirian. Okey? Ada dalam buku teks. Ni. Singa hidup dalam kumpulan kecil. Okey? Fatihah. Okey. Kemudian, okey. Haiwan yang hidup bersendirian dan berkumpulan ni mempunyai kelebihan dan kekurangan dia. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup bersendirian dan berkumpulan? Okey, sekarang kita akan lihat kelebihan. Terlebih dulu, apa kelebihan haiwan yang hidup bersendirian? Coba saya buat jadual. Okey. Jadi, apakah kelebihan haiwan hidup bersendirian? 6 Superb. Tutup mic. Siapa tu tadi? Kelebihan hidup. Mengelakkan persaingan memburu. Okey. Makanan sesama sendiri dan mengatas masalah sumber makanan yang terhad. Okey. Betul. Kalau hidup bersendirian, mereka tidak perlu bersaing untuk mendapatkan makanan. Okey. Bila makanan terhad, mereka tidak perlu bersaing. Okey. Tidak perlu bersaing, tidak bersaing. Cikgu buat singkatan, tidak bersaing untuk mendapatkan makanan. Okey. Lagi satu kelebihan dia tadi. Apa tadi? 6 Superb. Kelebihan bersendirian. Mengelakkan persaingan untuk mendapat pasangan dan kawasan.
Okey. Dapat mengelakkan persaingan untuk mendapatkan kawasan atau pasangan. Jadi mereka tidak perlu bergaduh untuk mendapatkan tempat tinggal ataupun pasangan mereka. Okey. 6 Nightly, kelebihan berkumpulan. Melindungi anak-anak daripada musuh. Baru dengar saya suara Fatin. Melindungi, dapat melindungi. Habis ink saya. Melindungi melindungi ahli kumpulan ataupun anak-anak daripada musuh. Jadi, bila hidup berkumpulan dapat melindungi ahli kumpulan daripada musuh. Okey, lagi satu. Memastikan keselamatan ahli kumpulan. Sama ni, sama. Lagi satu. Kelebihan dia. Untuk Mengawal kawasan dari musuh. Sama-sama. Lagi. Ni. Senanglah cikgu buat kawasan. Sama. Kawasan tempat tinggal dapat bekerjasama membina Tempat tinggal. membina tempat tinggal, sarang, okey, membina sarang ataupun mencari makanan, dapat bekerjasama membina sarang ataupun mencari makanan. Okey, tutup mic. Okey, kemudian kekurangan. Okey. Saya nak 6 Nightly bersendirian. Kekurangan. 6 Nightly, apa kekurangan bersendirian? Susah nak buat. Terdedah kepada ancaman kepupusan. Terdedah kepada ancaman dan kepupusan. Kenapa? Corona. akan mati. Tiba pula corona. Saya dah bersendirian ni, bersendirian. Corona. Jawab. Siapa tu? Ye. Okey, apa kekurangan hidup bersendirian 6 Nightly? Akan Senang mati. diserang musuh. Akan Ya, mati betul. dalam persaingan pada Sama. kawasan. Betul. Akan senang. Aku pun tulis senang juga ke sini. Okey, tidak dapat tutup mic. Fatin. Okey, tidak dapat melindungi diri daripada musuh. Okey, nanti cari ayat yang sesuai kalau nak jawab soalan. Jangan jawab soalan macam awak nak bercakap dengan saya. Tidak dapat melindungi diri dari musuh. Diri dari musuh. Okey, kemudian kalau hidup bersendirian juga sebenarnya dia sukar untuk mencari pasangan sebab dia hidup seorang-seorang, susah dia nak cari pasangan, sukar mencari pasangan. Okey. Kemudian, okey, 6 superb. 6 superb ni bagus cara dia jawab. Okey, berkumpulan, apa kekurangan berkumpulan 6 superb? 6 superb. Mudah dijangkiti wabak penyakit. Ya, betul. Bila hidup dalam komuniti atau perkumpulan mudah dijangkiti penyakit. Okey, satu lagi. Perlu bersaing untuk mendapatkan makanan dan pasangan. Ya, betul. Perlu bersaing untuk mendapatkan
Okey, bila hidup dalam berkumpulan, kalau makanan yang terhad, makanan yang sikit, mereka perlu bersaing. Jadi haiwan yang lemah mungkin akan kalah ataupun mati. Sebab mereka berebut makanan. Jadi kena ingat, okey, kelebihan dan kekurangan bagi haiwan yang hidup bersendirian dan berkumpulan. Nanti soalan-soalan akan keluar. Dia akan tanya inference, pemerhatian, sebab, kesimpulan. Okey, dari sini dia akan ambil. Okey, seterusnya itu yang kedua. Yang terakhir, ada banyak perkara kamu kena ingat hari ini. Yang ketiga adalah kamu akan belajar berkaitan dengan simbiosis. Okey, ini dalam simbiosis ni ada 4 istilah yang kamu kena hafal. Saya cari dulu. Ini dia. Okey. Simbiosis. Okey, jadi hari ini kita akan belajar yang ketiga ialah simbiosis. Oh, tak nampak. Okey, simbiosis. Oh, lambat lagi saya punya mic. Ada masalah lain kot. Okey, jadi hari ini kita akan belajar simbiosis. Okey, apa itu simbiosis? Okey. Definisi simbiosis ialah apa? Siapa dapat beritahu? Hubungan antara dua Interaksi yang atau lebih berlaku di haiwan antara yang haiwan yang berbeza. Sorang. Siapa tu? Interaksi zati. Okey, Zati. Interaksi yang berlaku di antara haiwan yang berbeza di suatu habitat yang mungkin memberi manfaat antara satu sama lain yang sama jenis. Okey. Ada banyak. Simbiosis ni panjang dia punya definisi. Okey. Hubungan aktif antara hidupan di mana dia membawa manfaat kepada haiwan. Okey. Kat sini. Okey, kita tengok. Okey. Simbiosis ialah hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Okey, ini adalah definisi simbiosis, hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Okey, cikgu dah tulis kat sini. Okey, jadi sementara cikgu tulis ni, cuba kenal pasti jenis-jenis simbiosis. Ada berapa jenis simbiosis? 3. Okay, Tiga. Antara 2 atau apa simbiosis yang pertama? Komensalisme. Komensalisme. Lagi? Selepas komensalisme, yang lain lagi jawab? Parasitisme. Ya, apa? Awak ingat iklan parasistima kah? Awak ingat sistema? Okey, bukan. Parasitisme. Lagi yang terakhir, yang ketiga? mutualisme. Macam mana sebut tu? Entah. Okey, senyap. Tutup mic. Okey. Jadi, ada 3 simbiosis. Okey, yang pertama mutualisme, yang kedua parasitisme, yang ketiga komensalisme. Sebut tu. Sebut dalam hati, sebut dekat depan tu, tak payah buka mic. Okey, saya ulang. Mutualisme. Okay, walaupun ejaannya ME bawah tu baca mikroorganisme. Okey, mutualisme sebut. Yang kedua parasitisme dan yang ketiga
komensalisme. Okey, jadi itu adalah 3 simbiosis yang awak kena tahu. Okey, saya tulis balik. Mutualisme. Okey, yang kedua adalah parasitisme. Dan yang ketiga adalah komensalisme. Mike siapa ni? Jadi robot ni. Okey. So, jadi awak lihat dekat sebelah sini. Simbiosis antara kerbau dengan burung. Kerbau dengan burung gembala ialah interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan tersebut. Jadi, ini dikenali sebagai mutualisme. Jadi mutualisme ini membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Haiwan tersebut ialah burung gembala dan kerbau. Jadi, mutualisme ni maksudnya adalah memberi manfaat. Bawa manfaat kepada kedua haiwan. Siapa dapat terangkan kepada saya apa manfaat yang didapati, yang diperolehi oleh burung gembala dan kerbau? Siapa boleh beritahu saya apa yang kerbau ni dapat? Kelebihan dia dapat? Tak ada kutu dekat badan dia. Okey, ke burung gembala? Badan dia bersih. Burung Ada gembala? ada makanan. Ya, betul. Good. Jadi, manfaat yang kedua-dua haiwan ini dapat adalah burung gembala, dia dapat makanan daripada kutu di belakang kerbau. Manakala kerbau ni dia tidak gatal. Jadi badan dia tidak ada lagi kutu. Okey. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya iaitu parasitisme. Okey. Apa beza parasitisme dan mutualisme? Memberi manfaat sebelah pihak saja dan merugikan satu pihak yang lain. Jadi bezanya kat sini parasitisme, seekor dapat manfaat, seorang lagi dapat kerugian. Memberi manfaat kepada sebelah pihak dan merugikan satu pihak lain. Okey. Jadi, siapa boleh bagi tahu saya? Okey, Nam Superb. Okey, siapa yang dapat manfaat sini? Kucing ke sengkenit? Sengkenit. Okey, apa manfaat yang sengkenit dapat? Nam Superb? Sengkenit dapat apa, Nam Superb? Manfaat dia? Manfaat. Ya, dapat makan darah. Darah. Ya, dapat makan darah kucing. Okey, boleh tutup mic. Okey, manakala kekurangan ataupun kerugian yang kucing dapat, dia akan mendapat kegatalan. Dia akan gatal-gatal. Jadi parasitisme ni satu dapat manfaat iaitu sengkenit, dia dapat makan darah. Manakala kerugian yang didapati oleh kucing adalah dia akan merasa gatal. Okey, dan yang terakhir adalah komensalisme. Okey, apa beza komensalisme dengan parasitisme dan mutualisme adalah interaksi ini memberi manfaat kepada satu spesies tetapi satu spesies tidak mendapat sebarang manfaat maupun kerugian ataupun kesan buruk. Okey, jadi dekat sini, komensalisme adalah memberi
manfaat kepada satu spesies tetapi satu lagi tidak mendapat manfaat atau kerugian ataupun kesan buruk. Okey, contohnya dalam buku teks ni tadi adalah antara ikan jerung dengan ikan remora. Okey, Nam Knightley. Siapa yang dapat manfaat sini? Ikan jerung ke ikan remora? Ikan remora. Ikan remora. Apa kelebihan ikan remora ni dapat? Okey, kita tengok bawah ni. Apa ikan remora ni dapat? Kelebihan dia? Sisa makanan dalam atau dekat badan ikan hiu. Ikan jerung. Okey, betul. Jadi ikan remora ini mendapat manfaat dengan memakan sisa-sisa makanan daripada ikan jerung. Ikan jerung ni ada apa sisa? Ada makanan dia, sisa-sisa ni jatuh kat bawah. Jadi ikan remora dia makan makan sisa makanan ni. Okey, kemudian ikan jerung tidak mendapat manfaat, tidak juga mendapat kesan buruk ataupun kerugian. Okey, kamu kena tahu bagaimana membezakan ketiga-tiga istilah ini. Okey, bagaimana? Okey, di sini saya nak tunjuk bagaimana kamu nak membezakan mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Kamu menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan. Okey. Okey, tambah maksudnya mendapat manfaat. Tolak maksudnya mendapat kerugian. Sama dengan maksudnya tidak mendapat manfaat ataupun kerugian. Jadi, siapa boleh bagi tahu saya, kalau mutualisme kita guna simbol apa? Tambah. Tambah. Satu lagi, tambah. Okey, tambah, tambah. Okey, kalau parasitisme, siapa boleh bagi tahu saya apa simbol dia? Tolak. Tambah tolak. Ya, tambah, tolak. Common? Sama dengan. Ya. Tambah sama dengan. Okey, jadi kamu kena ingat definisi atau dengan dan simbol-simbol ini sebab mungkin ada soalan ni biasa tanya soalan kertas 1. Dia suruh kamu tanya apa contoh mutualisme, apa definisi mutualisme. Berdasarkan gambar interaksi simbiosis apa ini. Okey, kita lihat buku teks. Dia bagi contoh dekat sini. Buran dan juga umang-umang. Okey, sila baca. Okey, dan beritahu saya dalam chat, tak perlu pakai mic. Ini adalah simbiosis apa? Okey, tunggu lagi setting. Okey. Okey, tulis dalam chat, ini interaksi simbiosis apa? Buran dan umang-umang. Okey. Fatihah kata mutualisme. Okey. Mutualisme. Ada lagi? Okey, istilah ni jangan salah eja, okey? Okey, betul semua. Mutualisme. Okey, buran dan umang-umang ini merupakan simbiosis mutualisme di mana kelebihan yang ataupun manfaat yang didapati oleh kedua-dua haiwan ini. Yang pertama, umang-umang mendapat pengangkutan percuma. Kelebihan umang-umang ini tadi. Manakala kelebihan yang didapati oleh buran ini adalah dia mendapat perlindungan tambahan. Buran mendapat perlindungan tambahan manakala umang-umang mendapat
mendapat pengangkutan percuma. Atas ni adalah buran. Ni umang-umang. Umang-umang mendapat perlindungan percuma. Okey, perlindungan tambahan. Manakala umang-umang ni dia dapat pengangkutan percuma. Okey, yang kedua. Ni. Apa saya sebut terbalik ke tadi? Saya ulang, buran mendapat perlindungan tambahan. Okey, manakala umang-umang mendapat pengangkutan. Oh, terbalik saya. Betul, Fatihah. Thank you. Bagus awak. Okey, buran bawah ni. Okey, atas ni umang-umang. Okey, terbalik saya. Okey. Okey, seterusnya. Buaya dengan apa ni? Burung. Ini simbiosis apa? Mutualisme ke, parasitisme ke, komensalisme? Pula. Okey. Burung itu dia ni sama konsep dengan burung gembala dengan itu tadi. Burung gembala dan kerbau. Di mana burung ini dia makan sisa makanan di dalam mulut buaya. Manakala mulut buaya akan jadi bersih. Okey. Macam tu. Okey. Okey, jadi hari ini kita telah menghabiskan tajuk interaksi antara haiwan. Okey, yang tadi kamu belajar mula-mula interaksi intraspesies dan interspesies. Ada yang main telefon. Okey. Okey, jadi kita dah belajar interaksi intraspesies dan interspesies, kemudian haiwan bersendirian dan berkumpulan, dan seterusnya simbiosis. Okey, jadi ada 7 istilah yang kamu akan nak kena hafal. Interaksi, intraspesies, interspesies, simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Itu adalah yang kamu kena hafal. Okey, jadi apa usus sosis tu? Hey. Okey, jadi sekejap sebab jadi kita dah ambil masa 1 jam untuk cover tajuk ni. Okay, saya takkan tanya soalan sebab masa dah tak mengizinkan. Cikgu tak dapat nak buat kuis juga. Nanti lepas ni cikgu akan bagi kamu latihan. Okay, dan siapa yang ada dalam ni dan yang akan dengar kemudian lepas ni akan dengar lagi yang rekod, yang cikgu rekod ni mesti dia akan dengar. Buka sekolah cikgu nak nota. Faiz baru saya nampak batang hidung. Rambut panjang. Okay, semua kita nak bergambar. Buka mic pula. Buka kamera. Aduh, Ingat cikgu. Tak ada tudung kat sini. Sibuk pula awak ni. Takkanlah nak free hair. Pergi ambil Tapi selimut sekolah. sekejap lah. Okey, saya pakai.
Saya pakai. Okey dah. Sibuk. Siap. Okey. Okey. Buka gambar kita nak. Salah. Terbalik. Macam mana ni? Jap. Dah kah? Okey, ingat tak? Mikroorganisma dan tutup mic awak Aliza. Sibuk. Okey. Mana lagi yang lain ni? Nota mikroorganisma dan nota interaksi ya. Ni saya guna. Sekejap, cikgu buka. Siapa lagi yang tak hantar ni? Awak ibu bapa dah bagi telefon tapi awak tak main. Awak main lagi dengan telefon. Okay. Ready? Okay, satu. Sekejap. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekejap. One more. 1, 2, 3. Okay, tutup. Okay. Saya nak share screen ni. Bukannya mic. Mic tutup. Sibuk. Ni benda pertama saya akan bawa pada kelas awak nanti ya. Awak boleh tengok sendiri ni. Okay. Cikgu ada bagi link dengan kamu. Pemantauan PDPR Sains ni. Siapa yang tak hantar lagi ni? Now superb. Berapa ketol je hantar ni? 1, 2, 3, 4, 5. Masuk nanti hari pertama. Saya akan tuntut tu. Okay. Nota saya. Jangan nak sengih-sengih kat situ. Yang lain pun sama. Yang tengok video ni yang lewat pun sama juga. Okay. Okay, dah. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Lepas ni cikgu akan bagi link kerja dengan awak semua. Okay. Okay, cikgu. Okay, Syah pula. Okay, yang lain. Terima kasih. Okay, semua boleh bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.